Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertubuhan Warga Emas Negara Brunei Darussalam kemarin mengadakan majlis khatam Al-Quran 76 kali khatam sempena sambutan Hari Keputeraan ke bawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-76. Majlis berlangsung di Masjid Perpindahan Lambak Kanan. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Datuk Seri Paduka Awang Haji Matsar Tejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Majlis diteruskan dengan bacaan surah ayat-ayat lazim dari para peserta khatam yang diketuai oleh Awang Haji Muhammad Hussein bin Haji Muhammad Saleh. Lebih 1,000 peserta terdiri daripada ahli-ahli pertubuhan warga emas dan warga emas seluruh negara menyertai majlis ini. Penyakit strok merupakan penyebab kematian keempat tertinggi di negara ini selepas kanser, penyakit kardiovaskular dan kencing manis dengan 400 kes baharu dicatat pada setiap tahun. Dr. Hazirah binti Syafri, Pegawai Perubatan di Brunei Neuroscience Stroke and Rehabilitation Centre BNSRC di Pantai Jerudong Specialist Centre PJSC berkata, penyakit strok juga antara penyebab utama kurang upaya dalam kalangan rakyat dan penduduk di negara ini. Bersempena Hari Strok Sedunia, kami bawakan edisi khas mengenai penyakit strok yang sememangnya memerlukan perhatian khusus perubatan untuk menanganinya. Zulfatli Haji Kasim melaporkan. Dr. Hazirah menyarankan orang ramai untuk meningkatkan pengetahuan akan tanda-tanda strok dan mendapatkan rawatan dengan segera apabila mengalami tanda-tanda tersebut. Jelasnya, tanda-tanda strok yang dikenali dengan perkataan be fast boleh menyelamatkan nyawa dan mengurangkan kesan strok. So the easy way to remember is the word be fast. B is for balance. There is a sudden loss of balance. Jadi orang berjalan itu indah lurus lah. And E is for eyes. So there is a sudden loss of vision in one eye or both eyes. Jadi seseorang itu akan komplain yang indah berapa nampak arah satu matanya ataupun dua belah matanya. F is for face. Face when one side of the face is droop or yang orang biut setampik mukanya. Jadi percakapan pun indah lurus. A is for arms. When there is their complaint of one arm they have weakness, artinya orang ada begitulah yang barat tangannya orang. S is for speech. Their speech may be slurred. Orang indah bertantu cakapnya ataupun indah tambus. T is for time. Time to contact ambulance service 991 immediately when you see the signs of symptoms of stroke. Salah seorang pesakit stroke iaitu Awang Haji Zainal bin Haji Safar mengongsikan pengalamannya semasa mula-mula terkena stroke hampir 2 tahun lalu. Beliau kerap pening dan pingsan. Jelasnya, sokongan dan kata-kata semangat daripada isteri, ahli keluarga serta rakan-rakan menjadi terapi tambahan baginya selain rawatan di hospital. Saya tekankan pada pesakit-pesakit stroke, jangan lupa berperiksa walaupun ketani sesibuk manapun harus ketani berperiksa darah. Kalau ada rasa simptom yang di bahu kah, di kepala kah, rajin-rajinlah terus berjumpa doktor. Dan kadang-kadang kita ni tidak sadar permakanan kita ni terlampau nyaman kata orang Brunei. Jadi kita ni walaupun kita ni rasa manis tu bagus, tapi yang sebenarnya efeknya itu ke belakang yang kata ni akan merasakan. Kalau dulu tangan saya tidak dapat digerakkan, kaki saya tidak dapat digerakkan, tapi alhamdulillah mulai. Tapi dengan
kata ni sokongan keluarga tu kata ni perlu. Sokongan keluarga, rakan-rakan untuk menambah semangat supaya dapat kata ni beraktiviti bebas semula. Mengamalkan cara hidup sehat amat penting. Pengambilan makanan yang sehat dan seimbang serta aktif melakukan aktiviti fizikal dalam rutin harian boleh mengurangkan resiko stroke. Laporan Zulfadli Haji Kasim untuk Berita RTB. Status harian normal baharu COVID-19, 3 kes berada dalam kategori 4 itu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan maklumkan 409 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 86.3%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 61.7%, dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.6%. Membaca dapat membukakan pintu kejayaan dan kecemerlangan bagi seseorang individu di samping impaknya kepada pembangunan dan kemajuan negara. Melalui pembacaan juga boleh mencorak hala tuju intelektual dan identiti sesebuah masyarakat. Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan berucap demikian semasa merasmikan sudut bacaan Teratak Setiawan di Rumah Inap Teratak Setiawan, Kampung Bolkiah A. Dr. Dayang Siti Nurhalbi binti Haji Wahsal Felas seterusnya berkata ilmu pengetahuan juga merupakan senjata dan perisai agar seseorang itu dapat menilai sesuatu secara kritis dan analitikal. Malah jelasnya dengan adanya ilmu pengetahuan akan menjadi seorang yang bertamadun, pintar dan tidak mudah diperdaya. Sokongan yang diberikan untuk sama-sama berganding bahu dengan pihak kerajaan ke arah melahirkan rakyat yang berpendidikan dan berjaya, Dewan Bahasa dan Pustaka menubuhkan satu lagi sudut bacaan khas untuk penduduk di kawasan Kampung Bolkiah A dan sekitarnya serta penghuni rumah inap. Sudut bacaan Teratak Setiawan diasaskan oleh Awang Haji Abu Zar bin Haji Ahmad. 200 buah buku dan majalah dalam bahasa Melayu dan Inggeris disediakan bagi semua peringkat umur pembaca. Bagi memperkenalkan produk kreatif hasil komuniti di samping menyokong keusahawanan belia, Ecoponis Garden dengan kerjasama React.Impact mengadakan acara Mayang Ambon sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan. Acara tersebut diadakan di Ecoponis Garden, Kampung Bang Nukat, Lamunen, daerah Tutong. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Haji Ahmad Nizam bin Datuk Pertuka Haji Ismail, Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Pengasas Ecoponis Garden ketika ditemui berkata, Ecoponis membawa satu pendekatan baharu kepada golongan belia dalam usahanya mengekalkan warisan budaya dan cara hidup bermasyarakat secara tidak langsung dapat menyumbang kepada kelestarian alam semula jadi. Kita ni berharap projek ini nanti adalah sebagai membuka minda belia kita ni untuk memberi satu peluang kepada diorang untuk melihat produk macam yang dibuat oleh komuniti ini boleh dijadikan sebagai satu kerjasama lah. Kelab Benzer Brunei Darussalam dengan sokongan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan petang kemarin mengadakan pameran kereta klasik dan moden terbuka sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-17. Pameran diadakan di kawasan letak kereta Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasrah Bolkiah, Berakas. Hadir Awang Haji Muhammad Ros Fazilah bin Haji Yusri, pemangku timbalan pengarah belia dan sukan. Lebih 100 buah kereta klasik dan moden pelbagai jenama yang masih berfungsi dan diubah suai dengan kreatif dipamerkan.
Ia dihasrat dapat mengukuhkan lagi hubungan silaturahim antara pemilik dan kelab-kelab di negara ini di samping untuk memberi peluang kepada para pemilik kereta bertukar-tukar fikiran dan pandangan serta berkongsi pengalaman di antara mereka. Potensi keadaan cuaca aktif di negara Brunei Darussalam masih dijangka berlaku sehingga 2 November 2022. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam BDMD dalam siaran akhbarnya maklumkan hujan sekali-sekala lebat dan berangin kencang dijangka menjejaskan kebanyakan kawasan negara. Risiko banjir kilat di kawasan rendah dan mudah banjir terutama jika bertembung dengan air pasang semasa hujan lebat. Kelajuan angin meningkat sehingga 60 km sejam semasa atau dekat hujan lebat. Orang ramai termasuk pemandu di jalan raya dan pelaut dinasihatkan supaya mengambil langkah sewajarnya demi keselamatan semua semasa keadaan cuaca aktif. Dalam memberi peluang kepada para penduduk kampung untuk berkecimpung dalam perniagaan secara kecil-kecilan, Majlis Perundingan Kampung Liang mengadakan tamu ria di Taman Peranginan Sungai Liang. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Muhammad Yassin bin Haji Ahmad, pemangku pegawai daerah Belait. Pelbagai jenis jualan diketengahkan termasuk makanan dan minuman, buah-buahan dan sayur-sayuran serta hasil pertukangan tangan dan pakaian. Tamu ria diharap dapat sebagai asas untuk menjadikannya aktiviti bulanan bagi mempromosi produk kampung dalam membantu penduduk menjana ekonomi. Barang jualan mereka serta dapat membantu dalam memeriahkan lagi acara. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Penghulu Mukim Tanjung Maya dan Ketua Kampung Tanjung Maya dan Lubuk Pulau diadakan di Dewan Kemasyarakatan Tanjung Maya menggunakan kaedah kertas undi, manakala pengundian menggunakan aplikasi mudah alih e-undi PMKK telah bermula Jumaat lalu. Hadir Awang Muhammad Amirul Hadi bin Haji Muhammad Tajuddin, pemangku pegawai daerah Tutong. Calon tunggal yang layak bagi mengisikan jawatan penghulu mukim Tanjung Maya ialah Awang Muhammad Azaman Shah bin Haji Sahari berusia 47 tahun. Manakala Awang Nur Azmil bin Haji Ismail berusia 32 tahun merupakan calon tunggal yang layak bagi mengisikan jawatan Ketua Kampung Tanjung Maya dan Lubuk Pulau. Sehingga Oktober tahun ini, seramai 358 orang telah memeluk agama Islam di seluruh negara. Jumlah itu bertambah dengan pengislaman seorang wanita warga negara Filipina petang kemarin. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Dayang Nur Sa'datul Hanani binti Abdullah melafazkan 2 kalimah syahadah di hadapan pegawai bahagian pengembangan dakwah Pusat Dakwah Islamiah. Majlis berlangsung di Kampung Kilanas. Biro Wanita Majlis Perundingan Kampung Sengkorong B petang kemarin menganjurkan Majlis Bulan Kesedaran Kanser Payudara di Hotel Parkview, Kampung Jerudong. Antara pengisian majlis taklimat kesihatan, motivasi, pencerahan dan demonstrasi daripada pegawai Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan. Bulan Kesedaran Kanser Payudara antara lain bertujuan memperkasa kaum wanita khususnya dan masyarakat pada umumnya dengan pengetahuan dan kemahiran tentang cara hidup sehat, pencegahan sekunder melalui ujian saringan dan pengesanan awal penting sebagai langkah bagi rawatan awal kanser payudara. Yang sudah mencari kawan-kawannya, okay? Which the kawan-kawan itu kawasan di sini. Which kita ni indah nampak sebenarnya barang ini ia. Sukan sempena Hari Guru ke-32, Jabatan Pendidikan Ko-Kurikulum Kementerian Pendidikan kemarin mengadakan acara wakaton. Acara berlangsung di Taman Haji Semudamar Ali Saifuddin, Ibu Negara. Hadir yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh,
Menteri Pendidikan. Sesi pemanasan badan memulakan acara diikuti pelepasan peserta walkathon sejauh 3 km yang bermula dan berakhir di taman berkenaan. Kehadiran para peserta sangat menggalakkan dengan lebih 6,000 pendaftaran diterima. Tujuan walkathon diadakan ialah untuk memeriahkan lagi sambutan Hari Guru pada tahun ini. Yang kedua ianya untuk mengeratkan silaturahim di antara warga Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Hal Ehwal Agama dan juga para keluarga daripada kedua-dua kementerian dan juga orang awam. Dan yang ketiga ialah untuk mendukung BN on the Move. Kejohanan Futsal Hari Perkhidmatan Awam ke-29 melabuhkan tirainya dengan pasukan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pembangunan masing-masing juara kategori veteran dan kategori terbuka. Perlawanan akhir berlangsung petang kemarin di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah. Dalam perlawanan akhir kategori veteran, pasukan Kementerian Pertahanan berjaya mengalahkan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan menerusi penalti 2-1. Manakala Kementerian Pembangunan menang 3-1 ke atas Kementerian Pendidikan bagi kategori terbuka. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Kejohanan dianjurkan bersama Jabatan Pentadbiran Kementerian Hal Ehwal Agama dan Jabatan Daerah Brunei dan Muara Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Kejohanan diadakan untuk mengeratkan silaturahim dalam kalangan warga perkhidmatan awam di samping menggalakkan pengamalan gaya hidup sihat. ...23 pemain bowling wanita menyertai kejohanan 10 pin bowling bagi merebut Piala Cabaran sempena ulang tahun ke-7 Queen of the Land. Kejohanan anjuran kelab wanita Queen of the Land itu diadakan di Golden Bowling Centre Airport Mall, Berakas. Johan disandang oleh Dayang Ernie Marni Marsitawati Wahid. Manakala naib juara dan tempat ketiga masing-masing diraih oleh Sharifah Hajah Roslina Said Ilham dan Hajah Siti Nurbaya Haji Nawi. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dayang Umi Kalsum binti Haji Abdul Karim, pengarah Belia dan Sukan.